Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Allah taala masih lagi memberikan rahmat kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita hadir pada malam ini, dalam keadaan masih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih lagi leka, masih lagi lalai dengan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala pilih kita semua untuk kita hadir solat berjamaah. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala catatkan sebagai salah satu daripada ganjaran syurga, ataupun salah satu daripada amalan-amalan kebajikan yang kita buat, yang kita nak bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat ni. Di muka surat ni, dan kita masih lagi berada dalam perbincangan kita, masih lagi menghuraikan tentang salah satu daripada anggota yang 7, iaitulah pada bab menceritakan mata. Bagaimana kuliah yang lepas telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran kepada kita melalui dalil-dalil yang dipetik ataupun diambil daripada Al-Quranul Karim. Kemudian insya-Allah pada malam ini kita sambung dengan perkara yang kedua pada membicarakan bab mata dan kerana firman Allah Ta'ala. Baik, maknanya bila sebut firman Allah Ta'ala, maka benda ini adalah daripada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut daripada Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan. Makna kata pengkhianatan itu iaitulah gapo dia? Keserungan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang. Makna kata Allah Ta'ala tahu belaka mata kita yang selalu menipu. Allah Ta'ala tahu belaka mata kita yang sentiasa mencari peluang. Maknanya Allah Ta'ala tahu keserungan dan ketiadaan jujur, tak jujur mata kita pada Allah Ta'ala. Pandangan mata seseorang iaitulah pandangan mata seseorang hamba Allah Ta'ala, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Maknanya pengarah mari kepada kita satu dalil daripada Allah Ta'ala. Makna kata Allah Ta'ala tahu belaka, tak kira lah benda tu walaupun tersembunyi dalam hati. Bukan setakat hak buat dah, hak dalam hati pun Allah Ta'ala tahu belaka. Bagaimana Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran pada ayat yang lain, surah Al-Hujurat ayat 18, kata Allah Ta'ala, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun, kata Allah. Maka sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Benda yang kita buat tu saya tahu. Begitu juga benda yang dalam hati.
Allah Ta'ala sebut juga, kata Allah Ta'ala, innallaha alim ghaibis samawati wal ard innahu alimun bima fis sudur innahu alimun bidzati sudur. Kata Allah, sesungguhnya Allah tahu segala rahsia di langit dan bumi, maka sesungguhnya Dia mengetahui segala isi hati terkandung dalam hati kita. Tak buat lagi tu Tuhan tahu dah. Sama telah nak buat dah. Ni maknanya kita kena jagalah malu kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh baca beritahu berlaku, yakni apa dia, kita sebut pula kepada kita pengarang kita ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah Ta'ala, wayak kepada kita pula lagu mana yang dikatakan sebagai mata hak serum, mata hak khianat kepada Allah Ta'ala. Lagu mana? Iaitu ataupun yakni mata itu mencuri, memandang kepada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia kohok Allah Ta'ala larang, kohok kita nak tengok. Kenapa? Kerana hak Allah Ta'ala larang tu benda-benda hak sedap berlaku, benda-benda hak comel berlaku. Kenapa? Kerana dikhawatiri benda-benda itu boleh menyebabkan membawa kita kepada zina. Sebab itu Allah Ta'ala larang dulu lagi. Bahkan bagaimana hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita bagaimanakah keadaannya bila mana mata itu boleh mendorong kepada perbuatan zina. Kata Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, begitu juga dengan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi royak kepada kita, innallaha kataba ala bani Adam hazzahu minaz zina adraka dhalika la mahalah fazinal aynil nazar wa zinal lisan al-mantiq wal nafsu tamanna wa tashtahi wal faraji yasduku dhalika kulluhu wa yakdhibu. Kata Nabi SAW, Nabi wayak kepada kita, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan ke atas anak-anak Adam itu bahagia daripada perbuatan zina. Dia banyak benda-benda yang boleh dikaitkan dengan perbuatan zina atas anak Adam ni. Lagu mana? Mereka pasti akan melakukannya tanpa ada syak. Lagu mana yang dikatakan benda zina tu? Maka zina bagi mata ialah melihat sesuatu yang diharamkan. Dia tu nanti kau zina ni, kita zina, kita berkhalwat, kita buat perbuatan hak tu tak nanti kau lagu tu zina. Maknanya zina mata, kita tengok benda haram tu kira zina tu. Tapi dikatakan oleh ulama sebagai zinal asghar, zina kecil. Kenapa? Kerana daripada zina kecil inilah boleh membawa kepada zina yang besar. Mata kena jaga mata. Zina mata, kata Nabi, zina mata ialah tengok benda haram. Manakala zina bagi lidah pula ialah memperkatakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Itu zina lidah pula. Duk sebut cerita haram, duk mengupak haram, duk fitnah haram daripada mulut, maka boleh berlaku zina lidah ataupun zina lisan. Maka Nabi sama pula, Nabi kata maka zina nafsu pula berharap dan ingin kepada benda haram. Bila mana mata tengok benda haram, bila mana lidah sebut benda haram, maka boleh membawa kepada perasaan kita nak kepada benda yang haram. Itu dikatakan sebagai zina nafsu. Lalu kemaluan kita pula yang menentukan sama ada ia membenarkan zina atau menghalangnya. Suk-suk kesudahan mana? Dia pergi kepada zina kemaluan. Hak tu takutnya supaya bawa kepada benda zina yang lebih besar. Maka ulama sebut kepada kita, Allah Ta'ala bagi larangan kepada kita awal-awal lagi, supaya kita jaga mata daripada melihat, mencuri lihat ataupun mencuri memandang kepada yang diharamkan. Di maknanya Tuhan tahu dah, kalau tak boleh jaga mata, maka boleh jadi bawa kepada zina yang lebih besar. Jadi kunci dia, keyword dia ialah bagaimana kita boleh jaga mata supaya mata tidak boleh bawa kepada benda-benda yang lebih besar, maksiat lebih besar, zina yang lebih besar. Dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Mana kata pengarang sebut kepada kita, Allah Ta'ala tahu belaka benda dalam hati. Innallaha alimun bima fis sudur, kata Allah. Maknanya Allah Ta'ala tahu belaka benda dalam hati. Maknanya kita niat tu Tuhan tahu dah. Daripada cita-cita, maknanya kita berhajat, kita ada perasaan mengerjakan kejahatan
dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Begitulah sebaliknya pun. Hak jahat pun Allah Ta'ala tahu, hak baik pun Allah Ta'ala tahu cita-cita kita, kehendak kita, perasaan kita nak buat tu. Maknanya kena jaga daripada mata boleh bawa kepada perasaan-perasaan yang kadang-kadang perasaan inilah yang memberi kepada kita satu kekuatan untuk kita buat amal ibadat pun atas perasaan mata ni lah. Kita nak buat benda-benda maksiat pun atas mata ni juga. Mata tengok benda orang buat baik, orang rajin semaya, orang rajin sedekah, maka perasaan hati pun rajin. Jadi kita jadi rajin nak sedekah, rajin nak buat baik. Tu hak bagus. Hak tu dikatakan sebagai mata yang memandang benda yang halal. Maknanya jaga supaya mata kita tidak memandang kepada benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tersambung lagi karangan kitab ini yang ketiga. Dan kerana sabda Nabi SAW. Bila sebut sabda Nabi, maknanya ini adalah hadis daripada Nabi SAW. Maknanya banyak daripada sini pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili memberi dorongan kepada kita larangan-larangan ataupun arahan-arahan daripada Allah dan Nabi melalui Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita boleh jaga mata kita. Maka Nabi kata kerana sabda Nabi SAW, satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa ni? Oleh Al-Hakim an Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia Huzaifah ni kata pengarang kitab, Huzaifah ni siapa dia? Huzaifah Al-Yamani ataupun nama dia Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Siapa dia ni? Merupakan seorang yang digelar sebagai pemegang rahsia Rasulullah. Huzaifah Al-Yamani orang hebat. Rahsia Rasulullah ada berlaku dengan dia. Dilahirkan di Madinah, dan dia ni kata ulama dia masuk belaka peperangan kecuali perang Badar yang termasuk. Maknanya setiap kali ada perang dia masuk. Bahkan kata ulama rahimahullah taala kepada kita, dia ni lah yang mengetahui siapa dia kalangan orang munafik di Mekah. Dia tahu lalu orang munafik di Madinah. Di Madinah tu dia tahu orang ni munafik, orang ni tak. Bahkan satu ketika Sayyidina Umar dia nak pergi sembahyang jenazah. Ada orang Madinah meninggal, maka dipanggil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak pergi sembahyang jenazah. Maka tiap kali dia dipanggil untuk sembahyang jenazah, maka Sayyidina Umar kita tanya dia dulu. Lagu mana orang kita nak pergi sembahyang jenazah ni? Munafik ke tidak? Kalau munafik, maka dia ni Sayyidina Umar tidak akan pergi sembahyang jenazah orang tersebut. Ayatnya dia tahu lalu rahsia orang ni munafik ataupun tidak. Bahkan kata ulama dia ni Sayyidina Huzaifah Al-Yamani ni, dia meninggal ataupun dia wafat 40 hari selepas Sayyidina Osman meninggal dunia. Dia antara orang hebatlah. Maka hadis dia sebut kepada kita dalam kitab ini kerana sabda Nabi SAW. Nabi kata innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurru. Di hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bersama dengan Huzaifah Al-Yamani tadi. Maka kata Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Maknanya kita tengok tubuh perempuan, kita tengok aurat perempuan, kita tengok keadaan cantiknya seorang perempuan itu, kata Nabi, seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Noyanya hebat dia tu. Pandangan lagu tu kata Nabi serupa anak panah iblis. Sebab apa? Sebab dia boleh membinasakan, cepat membinasakan, cepat boleh merusak kita ni. Sekali tengok kadang-kadang boleh bawa 2-3 hari. Kita tengok sekali boleh bawa jangka masa yang lama, menyebabkan jadi binasa, rusak kita. Kadang-kadang semaya jadi tak khusyuk, ibadah kita jadi rata-rata. Kita ingat kepada Allah Ta'ala buat amal ibadat, tapi dok ingat kepada benda yang kita tengok. Maka kata Nabi, tengok pada aurat perempuan, tengok kepada wanita itu serupa anak panah iblis. Maknanya sini satu amaran daripada Nabi supaya kita bakal beringat. Ni tengok. Kenapa? Kerana benda ni kata Nabi boleh menyebabkan jadi rusak binasanya kita atas sebab kita tengok benda yang elok daripada tubuh perempuan. Maknanya daripada aurat tu lah. Ni maknanya jangan tengok
kepada aurat perempuan kerana satu amaran daripada Nabi. Nabi marah, Nabi besar kepada kita jangan tengok. Maka sesiapa yang meninggalkannya, makna sesiapa yang boleh meninggalkan daripada memandang aurat perempuan itu. Siapa dia boleh tinggal, boleh menjauhkan diri daripada melihat benda-benda yang haram, daripada melihat aurat perempuan, maka kata Nabi, kerana takut kepada Allah Ta'ala. Dia tinggal tu bukan kerana orang suruh, dia tinggal tu bukan kerana malu kat orang dok, tapi kerana sungguh-sungguh dia takut kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, nescaya Allah Ta'ala akan memperasakan kepadanya, Allah Ta'ala akan beri satu perasaan kepada dia, kesedapan amal ibadat yang menyukurkannya. Maknanya Allah Ta'ala akan beri satu perasaan bila mana buat amal ibadat jadi sedap, jadi suka. Lepas semaya, lepas zikir, nak zikir. Kenapa? Kerana sedap dia buat amal ibadat. Ini yang dikatakan sebagai jannatul ajilah, syurga yang disegera ke atas dunia. Atas dunia tu hebat itu, kesedapan dia, keseronokan dia dalam buat amal ibadat. Atas sebab apa? Atas sebab dia meninggalkan daripada melihat benda-benda haram, termasuklah daripada melihat aurat perempuan. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nak cerita benda sedap ibadat ni antaranya berlaku pada salah seorang wali Allah. Satu ketika orang pakat negeri semaya berjemaah di tempat dia. Orang tahu dia ni orang wali Allah, tok wali. Dia ni orang hebat, orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Maka tetapi satu masalahnya ialah dia ni tak si naik semua. Cakap tolak jadi tok imam, tak si dia. Maka satu ketika oleh kerana orang tahu dia ni wali besar, dia ni orang hebat, dia ni orang hampir kepada Allah Ta'ala, maka orang suruh dia jadi tok imam juga, tolak paksa juga, maka dia pun naik. Bila mana dia naik jadi tok imam, dia akan takbir Allahu Akbar semaya Isya. Lepas pada akan takbir dia baca Al-Fatihah, baca surah, baca ayat so. Sedapnya dia semaya, seronok dia semaya. Siapalah yang terakhir dia nak bagi salam, sudah semaya Assalamualaikum warahmatullahi, maka tiba-tiba bunyi bel Allahu Akbar, bel subuh. Ni hebat dia. Sebab apa? Sebab dia seronok semaya. Dia seronok buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Lepas ayat dia baca ayat dalam perasaan dia betul-betul dapat merasai bagaimana lazat semaya tu. Maka hak tinggalnya paling ke belakang tinggal untuk bilai lah belakang dia. Ni moga tu bilai je tolak mungkinlah. Maknanya sedap dia buat amal ibadat, sedap dia semaya kepada Allah Ta'ala. Tu hebui kepada dia kemanisan yang disegerakan. Dia lazat dia buat amal ibadat kepada Allah. Kita dok, kita semaya pun lebih dia tu imam baca panjang sikit, cetung mulut-mulut dia. Dia nyupuh dalam hati, tu imam nak baca panjang, baca rumah lah. Dia kapul lain lah, kapul ni baku belaka, rajin belaka semaya ni. Maknanya seronok dia semaya kepada Allah Ta'ala atas sebab Allah Ta'ala wilazat dia buat amal ibadat kepada Allah. Kerana macam mana cara dia? Cara dia ialah tidak lain tidak bukan bagaimana hadis Nabi sebut kepada kita tadi, kena jaga mata. Bila jaga mata tak ada dah gangguan. Nak tahu terang cuba. Terang kita buat. Dia tak satu rumah, tak satu tengok benda-benda hak haram di sisi Allah Ta'ala, jangan tengok aurat. Maka hati kita jadi rasa tenang, tak serabu. Dia maknanya buat amal ibadat pun ikhlas, mana ingat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Indah ajakan takbir Allahu akan pernah mari selalu. Sebab apa? Sebab sebelum tu pergi pasar malam. Contohlah, bukan kapal ni kapal lain. Sebelum tu ke mana? Pergi pasar raya. Akak takbir semaya tu ingat lagi hok jalan pasar raya tadi. Nak ayatnya gangguan-gangguan ini menyebabkan kita jadi tak lazat buat amal ibadat. Sebab tu berasa semaya 2 rakaat pun berasa lama, berasa lambat sudah. Kenapa tidak diberi kelazatan oleh Allah Ta'ala dalam amal ibadat kita? Jadi caranya bagaimana hadis sebut kepada kita saat ini, kita kena tinggal daripada melihat aurat perempuan. Dia kata Nabi, sesiapa yang tinggal kerana berasa takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri rasa sedap dia buat amal ibadat. Jadi suka pas rakaat, nak rakaat pula. Siap semaya zuhur, tunggu bila nak bel nak semaya asar pula ni. Ada semangat dia. Kenapa? Suka dia buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pengarah kitab ramai pula kepada kita. Dia bagaimanakah ataupun apakah yang dikatakan sebagai dalil-dalil yang memberi gambaran kepada kita oleh ulama, bagaimana hadis Nabi sebut kepada kita larangan-larangan untuk kita menjaga daripada aurat-aurat kita, menjaga pandangan mata kita.
Bahkan kata ulama amal sebut sikit sini berkenaan dengan aurat yang terpisah. Ini satu keadaan gambaran amal tunjuk di sini bagaimana disebut oleh Imam Syihabuddin Al-Qalyubi. Katanya wal hasilu annahu yahrumu ru'yatu syai'in min badaniha wa in abina kazufuri wa sya'ri anati wa ibti wa dami hajami wa qasdi. Ini satu benda ataupun satu maklumat yang dipetik daripada kitab Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah pada muka surat yang ke-29. Pengarang kitab sebut kepada kita antara hukumnya ialah bagaimanakah hukumnya, iaitu haram bila mana kita melihat sesuatu anggota badan perempuan yang ajnabiyah meskipun anggota badan terpisah dari badannya. Lagu mana? Seperti kuku, rambut, bulu kemaluan, bulu ketiak, darah berbekam dan darah yang keluar dari pembuluh darah. Ini kena jagalah. Sebab itu antaranya ada galakan-galakan kita ni bagi perempuan tak boleh ikuti rambut kedai Cina. Kena ingat perempuan sama perempuan dengan perempuan muslim dengan perempuan kafir aurat dia sama seperti lelaki ajnabi. Kena jaga molek. Maknanya kita kerak rambut ke apa semua tu aurat belaka tu. Maknanya hak terpotong sekalipun. Contoh kita pergi satu tempat ada aksiden. Dia orang perempuan putus kaki. Maka kita pun tengok maka hukum dia haram juga. Kalau kita tahu mati ni orang perempuan, kaki putus dak ada sana, kita pun tolong cari. Baik dah niat tu comel dah, tapi hukum dia kita tengok aurat perempuan walaupun terputus jadi haram juga. Kena jaga molek. Yang kedua, maklumat yang kedua disebut dalam kitab Hasyiah Bujairimi Alal Minhaj, amma an-nazar bi syahwati fa haramun qat'an li kulli man turi ilaihi min mahramin wa ghairihi ghayra zawjatihi wa ummihi syarhan qala umumatu yashmalul jamadati fa yahramun nazar ilaiha bi syahwatin. Hak ni satu gambaran kepada kita bagaimanakah hukum haram ataupun dia kata ada pun melihat sesuatu yang bersyahwat adalah haram secara pasti, termasuklah apa yang dilihat seperti mahram. Lagu mana benda-benda ni? Walaupun termasuk daripada benda-benda yang jamadat, benda hak tak menyawa. Dia benda hak tak menyawa meliputi benda-benda jamadat, mana tak kira lah kita tengok gambar kartun sekalipun. Gambar kartun ke gambar orang ke tak menyawa, tak menyawa. Benda tu tidak hidup, anak patung ke. Kita tengok mari perasaan lain. Dia patung-patung hak tidak menutup aurat ataupun gambar-gambar kartun tak menutup aurat. Cerita-cerita dalam TV tambah-tambah tidak menutup aurat, mana segala-galanya. Bahkan benda tu walaupun jamadat tak bernyawa pun jatuh hukum haram. Bila mana kita melihat dalam keadaan bisyahwatin, ada syahwat. Maka benda ni kadang-kadang ni benda ni kita tak kira tu. Tak apa kartun tak boleh. Ni satu didikan kepada kita untuk pesan pada anak-anak kita lah. Dia anak-anak kita jaga daripada kecil, sepatutnya kita didik benda-benda yang baik lah. Dia ajar supaya tidak melihat benda-benda dengan perasaan syahwat ataupun melihat benda-benda yang tidak menutup aurat. Dia ni kadang-kadang orang post tu dia hak tu bahaya juga. Kadang-kadang benda tu bagus, nasihat di bawah senyum gini-gini sedekah tu baik, tiba-tiba tunjuk gambar orang perempuan tu tak menutup aurat, tak sempurna tutup aurat. Hak ni kena jaga. Dia benda tu baik, mana jangan zalim kepada binatang ke apa sekian-sekian, benda comel. Benda baik, tapi video yang ditunjukkan menunjukkan gambar orang yang tidak menutup aurat. Hak ni bahaya. Maknanya matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau boleh jangan share dulu lagi benda-benda lagu ni, tengok dulu. Maknanya kita nilai dulu. Dia nilai tu tengok boleh. Kalau ada hak tidak tutup aurat, tak usah share, tak usah bagi, tak usah hedak. Kalau rasa benda manfaat tapi benda tu menutup aurat, maka itu bagus, boleh, ada masalah. Sebab apa benda ni juga merupakan satu aliran saham kepada kita. Siapa juga kita dosa orang duk tengok. Dia kenapa aurat di situ. Nak jaga, kena beringat. Noyaknya bab haram melihat benda-benda aurat ini kena jaga moleklah. Kenapa? Kerana benda ni boleh mempengaruhi mata kita, boleh menyebabkan mata kita berdosa dengan Allah Taala. Kena jaga molek. Baik. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, likulli ibni adam hazzahu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war rijlani
tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu al-taqbil wal qalbu yahumu wa yasdiqu dhalika al-faraju aw yukadzibu. Bagi setiap manusia itu ada bahagiannya pada zina. Kena jaga molek setiap manusia, makna kata tak terlepas daripada zina. Selagi mana ada anggota-anggota ni, apa dia? Maka kedua mata itu berzina. Ni mata tu boleh berzina. Lagu mana? Perzinaan keduanya memandang kepada benda yang tidak harus dipandang. Ni maknanya jaga supaya mata tak melihat benda yang tidak harus dipandang. Maknanya benda yang haram tu tak. Kedua tangan itu berzina dan perzinaan keduanya, kedua tangan itu meraba benda yang dilarang meraba. Maknanya menyentuhlah. Tangan itu jamuh benda-benda hak dilarang, maknanya benda-benda haram di sisi syarak. Kedua kaki itu, kaki pula lagu mana berzina. Berzina, perzinaan keduanya berjalan kepada tempat hak haram, berjalan kepadanya. Kita pergi tempat-tempat maksiat. Kita pergi tempat-tempat yang boleh menyebabkan dosa, maka dikira berzina tu. Zina kecil ataupun zina saghir yang boleh bawa kepada zina yang lebih besar. Dan hati itu zina juga. Lagu mana? Bercita-cita melakukannya. Dia hati kadang-kadang ada perasaan, dia perasaan nak buat kotu, nak buat benda hak dosa di sisi Allah, maka dikira berzina dalam hati. Manakala farash pula, maknanya kemaluan itu membenarkan yang demikian itu. Bila mana mata tengok, tangan duk sentuh, kaki duk pergi, dia mulut itu berzina dan perzinaannya mengucuk tiada halal dikucuk. Dia mulut duk kucuk benda haram. Hati itu berzina dengan bila mana ada niat nak buat. Manakala kemaluan itu membenarkan yang demikian itu, maknanya kemaluan kita lah orang kata kesudahan dia, pengakhiran dia bila mana anggota kemaluan ini membenarkan, maknanya dia buat zina daripada mata, tangan, kaki, akhirnya perasaan dia ada perasaan, maka dia berzina. Maka itulah kesudahan dia ataupun dikatakan sebagai kemuncak kepada zina. Itulah zina yang terbesar bila mana buat ataupun melakukan zina dengan kemaluan, atau mendustakannya, yakni tidak melakukan zina. Ini pilihan. Walaupun kadang-kadang tak sapa kepada hak zina kemaluan, tapi fikir awal tu sudah kira berzina dalam keadaan perzinaan yang kecil. Dengan mata tak boleh jaga, tangan tak boleh jaga, kaki kita duk pergi juga, mulut duk sebut juga, duk kucuk juga benda hak tidak halal, hati kita pun ada niat juga tapi tak buat, maka kita sudah dosa fikir awal, dosa kecil. Maksudnya dosa kecil bukan maksud dosa tu boleh kita buat kerana dosa kecil, tak. Ini merupakan satu benda yang boleh mendorong kepada dosa yang lebih besar. Makna kena beringat, jangan sapa kepada zina kemaluan. Dia baik. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pengarah kita sambung pula kepada kita. Dikatakan hadis ini menunjukkan bahawa punca bagi zina farash, maknanya punca kepada zina kemaluan, apa dia? Iaitulah dua mata. Start di mata dulu. Kalau mata tak tengok, tak mikir, hati pun tak ada perasaan. Bila mana hati tu perasaan, tak ada perasaan, tak buat. Kenapa? Kerana dah muka tak tengok, nak fikir ke apa? Nak buat ke apa muka tak tengok? Asalnya berpunca daripada mata. Mata start mula-mula tengok. Ni maknanya bermula daripada dua mata, berpunca daripada dua mata kita tu, kena jaga. Dan engkau hendaklah tilik, engkau hendaklah memandang kepada segala anggotamu tentang apakah pekerjaan yang patut baginya. Maknanya kita kena fikir juga, kita kena tilik, kita kena tengok anggota kita, apakah af'al, apakah perbuatan yang layak bagi anggota tersebut, dan apakah pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Maknanya apakah sebenarnya hakikat perbuatan yang anggota kita duk tunggu. Lagu mana hak dia tunggu-tunggu tu? Maka engkau peliharakanlah segala anggotamu itu dengan pemeliharaan yang sepatutnya. Jaga molek anggota kita. Mata pun kena jaga molek, kena pelihara molek dengan pemeliharaan yang sepatutnya, selayaknya bagi anggota tersebut dengan pekerjaan af'al yang dinanti-nantikan baginya itu. Dia maknanya supaya dia sampai matlamat, dia nak buat apa benda yang betul-betul layak atas anggota tersebut. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara, engkau jaga anggota itu dengan pemeliharaan yang bersangatan. Maknanya kena jaga sungguh-sungguh anggota kita.
Supaya apa? Supaya capai kepada matlamat hak dia duk nak buat tu. Maknanya jaga supaya apa? Supaya boleh layak dengan anggota-anggota hak Tuhan beri. Lagu mana ceritanya? Maka kaki itu yang dinanti-nantikannya, kaki duk nak apa dia? Berjalan di dalam kebun syurga dan mahliganya. Itu sebenarnya matlamat kaki Tuhan buat. Supaya apa? Supaya kaki kita ni boleh rasa nikmat, boleh jalan dalam syurga. Ni mana kata jalan dengan penuh nikmat, jalan dalam mahliga Allah Ta'ala dalam syurga nanti. Kenapa? Kerana syurga kata ulama, bagaimana ulama sebut kepada kita berdasarkan kepada dalil-dalil bahawa syurga ni satu tempat yang nikmat. Dia kaki tentu sudah nak pergi kepada tempat hak nikmat. Bukan setakat nikmat, malah nikmat inilah yang diredha oleh Allah Ta'ala. Ni bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Maka segerakanlah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan dan mendapat syurga. Lagu mana? Yang bidangnya seluas segala langit yang bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya syurga yang luas, bukan setakat luas keadaan dia luas, tetapi luas juga dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri. Bahkan kata ulama syurga dia ada berapa? Ada 8 syurga. Apa dia nama dia? Yang pertama syurga Firdaus, kemudian syurga Adnin, kemudian syurga Naim, syurga Ma'wa, syurga Darul Maqamah ataupun Darul Muqamah, syurga Maqimul Amin, Al-Maqamul Amin. Yang ke-8 syurga Khuldi. Dia dicipta mereka-mereka ini, syurga-syurga ini dengan berbeza. Kata ulama syurga Firdaus dibuat daripada emas warna merah. Syurga Adnin daripada intan permata warna putih. Syurga Naim pula Tuhan buat daripada perak warna putih. Syurga Ma'wa dibuat daripada zamrud warna hijau. Syurga Maqamah Allah Ta'ala buat daripada permata warna putih. Begitu juga syurga Maqamul Amin. Manakala syurga Khuldi kata ulama dibuat daripada marjan warna merah dengan warna kuning. Inilah tempat-tempat nikmat hak kita duk nak tu. Matlamat-matlamat kita supaya Allah Ta'ala redha, supaya kita boleh masuk dalam syurga, boleh jalan dengan kaki dalam syurga esok insya-Allah. Dan tangan itu pula, tangan pula apa dia? Tangan itu dinanti-nantikan baginya, bagi tangan mencapai buah-buah syurga. Tangan pula nak ambil syurga, lepas tu minumnya dia nak pegang buah-buah, nak pegang minumnya dengan tangan. Dia itulah segala anggota yang lain. Maknanya begitu juga dengan anggota-anggota lain. Begitulah nak rasa belaka anggota Tuhan ini esok pun nak masuk syurga sekali dengan kita. Sebab itu supaya kita atas dunia ni kita jaga supaya bertepatan kena dengan matlamat anggota supaya boleh masuk syurga sama-sama dengan kita. Sebab itulah kena jaga molek mata hanya untuk memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga, dengan tidak menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Inilah nikmat yang terbesar bila mana mata kita boleh melihat Allah Ta'ala dalam syurga nanti. Nikmat yang terbesar bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, kata Allah. Maksudnya pada hari akhirat nanti muka orang-orang beriman berseri-seri bila mana melihat kepada Tuhan dia. Boleh tengok bagaimana Nabi SAW tengok Allah Ta'ala masuk Isra Mi'raj, wajhun biwajhin, wajah ke wajah. Bahasa Inggeris sebut face to face, ngadap. Begitulah kita pada esok dalam syurga nanti insya-Allah boleh tengok Allah Ta'ala dengan nikmat yang paling besar. Itulah lupa segala nikmat lain, dan tiada nikmat di dunia itu dan juga di akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan. Tak adalah nikmat paling besar, nikmat paling syukur kita boleh tengok Allah Ta'ala.